Right. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa sesi pagi ni. Okay, so Alhamdulillah dengan izin Allah. Okay. Uh, Sekejap Alright. Sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni, bantu komen dekat ruangan chat dulu adakah audio dan visual saya clear. Kalau clear, tolong komen padu dekat ruangan chat sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni. Dan juga tolong tekan like, tolong tekan love dan juga tolong tekan button share sebelum kita nak mulakan sesi kita hari ni lah guys, insyaAllah. Okay, first of all, suka saya nak berkenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq. Boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MSTA United Kingdom. Dan Alhamdulillah, di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS, Alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Finance Practice, MFP, di INSIF, which is di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM untuk saya berkongsi dalam satu rancangan untuk bercakap tentang ekonomi dan juga bercakap tentang pasaran saham dan sebagainya lah. That's the point of view yang saya diminta untuk berkongsi lah, insyaAllah. Sambil tolong tekan button like, tolong tekan button love, tolong like, tolong love dan tolong tekan button share dulu. Okay, dan tolong komen padu dulu dekat ruangan chat. Sorry ni hari Jumaat bersamaan dengan 23 Februari 2024. Kita tinggal 1 minggu lagi sebelum kita nak masuk ke bulan 3 lah. One more week nanti kita nak masuk kepada bulan 3 lah. Okay, jom kita nak tengok apakah berita yang menarik hari ini. Sekejap, we want to look on the news. Apakah berita-berita yang menarik pagi ni yang kita nak perhatikan dan yang kita nak tengok lah. Okay, mari kita tengok sekejap. Sekejap. Okay, so mari kita tengok apakah antara berita-berita yang menarik pagi ni yang kita boleh perhatikan. Kita tengok sekejap. So I think antara yang menarik adalah berkenaan dengan sekejap. This is something I think menarik. Ni dia untuk ringgit Malaysia guys, RM, S&P. Okay, ini adalah apa yang dikongsikan oleh S&P punya research analyst. Mereka mengatakan bahawa ada kemungkinan di mana ringgit Malaysia akan mengukuh ataupun akan mengukuh 9% by the end of 2024. Ini adalah apa yang dikongsikan oleh analis kita, di mana dijangkakan S&P predict 9% rebound in ringgit by year end of 2024. Dan seperti yang kita sedia maklum, sekarang ni ringgit berada pada paras yang terendah. I believe dekat 480 lah, RM4.80, 480 dah pecah hingga ke paras RM4.80, which is I think yang terendah lah, setakat ni yang terendah dalam rekod lebih kurang berapa tahun, 26 years, 26 tahun lah. 24 to 26 years. Okay, so kalau kita tengok dekat sini guys, ini apa yang dikongsikan oleh S&P Global Rating, di mana dia fokus untuk 9% rebound dalam Malaysia ringgit by the end of 2024 lah. Okay, sebab kalau kita tengok apa yang berlaku dekat Malaysia ni, kenapa kita jatuh dengan teruk, ni antara reason yang kita boleh perhatikan dekat sini adalah because of apa yang kita faham, apa yang sedang berlaku di China, di mana China ni adalah negara yang terbesar. Import dan ekspor kita banyak berlaku dengan negara China. Jadi apabila China terjejas, sudah pasti negara kita pun akan terjejas jugalah. Ini apa yang kita boleh lihat. Okay, dan juga kalau kita perhatikan, antara reason juga adalah berkenaan dengan keadaan yang berlaku di Amerika Syarikat. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat, kejap kita share sikit headset secure with the record dengan trade birthday portion is something kita tengok jap government. Okay, dia tak ada kat sini lah. Okay, tapi kita kena faham juga apa yang sedang berlaku ni ada reflect juga apa yang kita lihat dekat Amerika Syarikat, US Fed rate. So kita nak kena faham kenapa ringgit ni secara layman language lah, kenapa ringgit merendah ataupun lebih rendah ataupun dalam fasa yang ada sekarang ni. Pertama, kita kena faham apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat lah. Kalau kita faham kadar interest di Amerika Syarikat adalah
lebih tinggi berbanding di Malaysia which is much higher. So perbezaan yang ketara ni guys, dia macam ni guys. Dia macam ni. Contohlah dekat Malaysia ni kita punya OPR kita cakap tentang OPR kita adalah pada kadar 3%. Okay, dan di US kadar OPR ni lebih kurang 5%, 5% lah. Contoh example saya nak bagi anda mudah faham. 5% dengan 3%. So kalau you sebagai seorang investor, if you have money, kalau anda ada duit, you have more money ataupun ada duit yang banyak, so basically apa yang kita akan buat, kita akan pilih dekat mana yang kita akan dapat interest yang lebih tinggi. Siapa setuju dengan saya? Cuba komen dia sikit dekat ruangan chat. Siapa setuju dengan saya, komen dia dekat ruangan chat, betul tak? Saya nampak Tuan Zaudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coach. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat pagi. Sampai tu like dengan love macam tak ada, tolong tekan like love lebih sikit dan tolong share juga ni. Share pun macam tak ada lagi ni. Okay, so saya nak bagi anda faham dulu konsep ni. This is the things yang you guys kena faham, konsep dia macam ni. Okay, contoh dekat kenapa kita punya ringgit melemah ni, kena anda kena faham apa yang berlaku di Amerika Syarikat, di US. Apa yang sedang berlaku adalah dia punya kadar adalah lebih tinggi daripada Malaysia. So ada perbezaan yang agak ketara lah antara US Fed rate dengan OPR yang kita ada sekarang. So OPR kita lah pada kadar 3%. Okay, dekat Amerika Syarikat lebih kurang 5%, lebih kurang 5%. Okay, jadi apa yang berlaku adalah tuan-tuan dan puan-puan, so kita sebagai seorang pelabuhan ataupun bila kita ada duit, so kita akan pilih tempat yang mana dia boleh bagi return yang terlebih tinggi dan selamatlah. Yang pertama kalau kita tengok, kalau dekat kita akan pilih rate yang lebih tinggi lah. Siapa setuju dengan saya? Cuba tekan 1 je kat ruangan chat. Okay, cuba tekan 1 dekat ruangan chat. So ini yang menyebabkan, kalau kita tengok, ini yang menyebabkan kenapa all this money, kenapa US dollar mengukuh, sebab people are keeping the USD. Mereka menyimpan duit dalam USD sebab kadar dekat sana dah lebih tinggi dekat apa yang berlaku dekat Malaysia lah. So ini yang menyebabkan sebenarnya saya boleh katakan apa yang berlaku adalah US dollar yang mengukuh lah. US dollar is keeping stronger, semakin mengukuh because of the reason. Sebab kita ada perbezaan daripada segi kadar yang agak ketara lah apa yang berlaku dekat US dan juga dekat Malaysia. So dijangkakan after this US akan start to slow down, tapi kita dah jangka ni a few times, tapi US masih lagi belum dalam proses nak menurunkan dia orang punya kadar. Sebab ni kita bercakap tentang kadar inflasi dan juga correlation dengan OPR, overnight policy rate, OPR dengan inflasi. So kalau kadar inflasi meninggi, biasanya OPR akan dinaikkan. Dan tapi kalau kita lihat sekarang ni dalam kondisi Malaysia, kita lihat sehingga bulan Disember kita punya OPR rate adalah pada kadar 1.5%, 1.5%. So jadi that's why kenapa OPR ni berkemungkinan akan kekal pada kadar 3% lah. Unless kalau kita punya inflasi start to naik balik, maka OPR ada potensi untuk nak naikkan. Sebab dia ada kena mengena, all of things is correlated. Siapa nak macam tak ada orang je begini, cuba komen nak tahu konsep dia. Ni basic ekonomi sikit, asas ekonomi kita share pagi ni untuk anda menjadi lebih faham. Komen nak sikit kat ruang komen. Sampai tu like dengan love, tolong lebih sikit. Love kena lebih sikit, share tu bagi, tolong tekan share juga. Okay. So kalau korelasi dia macam ni guys, saya nak anda faham bila kita bercakap tentang inflasi, OPR and then ringgit ni, okay, dia macam ni. This is basic economy. Ini adalah asas ekonomi guys. Okay, contoh OPR, overnight policy rate. So apabila OPR ni dinaikkan, contohlah OPR ni naikkan 3%. So kita ambil cara mudah pengiraan dia guys. Kita ambil cara mudah pengiraan dia macam ni. Okay, bila OPR ni naik daripada 2.75 naik ke 3%, example So kita ni sebagai orang yang, contohlah kita ada loan, kita ada buat pinjaman, kita ada loan. So sebelum ni mungkin kita bayar RM1,000, contoh RM1,000, contoh kita bayar 1,000, example lah. Okay, jadi apabila OPR ini naikkan, kita kena bayar RM1,200, contoh, example Ni contoh saya bagi contoh, saya tak nak calculate dengan spesifik, tapi saya bagi contoh. Sebelum ni kita bayar RM1,000, bila OPR 2.75%, kita bayar RM1,000. So bila OPR tu naik 3%, contoh naik 3%, so kita kena bayar lebih lah. We have to pay more. Contoh kita kena bayar 1,200. Example 1,200. So bila ini adalah basic ekonomi. So bila kita pay more ataupun kita bayar lebih, kita bayar more kepada loan kita, so kita dah kekurangan duit untuk kita nak spend ataupun kita nak belanja. Okay, sebab inflasi ni dia punya formula adalah the formula adalah, so the higher the demand, lagi banyak demand untuk sesuatu barang, so the price will increase lah, harga akan naik. Tapi apabila duit kita dah tak ada, so demand tu akan berkurang. So demand untuk kita nak membeli tu dah berkurang. Boleh follow tak guys? Kalau follow, tolong tekan 3 kat ruangan chat. Ni advance sikit bagi ni. Saya nak faham anda basic ekonomi punya konsep. Okay, so bila demand dah berkurang tadi, sebab sebelum ni kita boleh spend 200 tadi, tapi sebab kalau OPR dah naik, kita kena bayar loan kita lebih. So 200 tu kita dah tak boleh pakai. So kita akan gunakan, kita dah kurang demand lah. Kita nak spend tu dah berkurang.
So bila spend tu nak berkurang, so kadar inflasi tu akan mereda. Kenapa? Kadar inflasi ni saya ada explain dalam video saya sebelum ni, in my life before this, what is the meaning of inflasi. You guys boleh tengok balik dekat page saya, kita juga ada upload dekat our YouTube channel. Saya dah explain a little bit pasal inflasi ni. Dan sebab tu dia punya keanjalan ataupun kelajuan suatu harga barang naik tu akan jadi lebih perlahan. Sebab kita spending power kita dah berkurang. Ini correlation dia lah. Ini correlated dia. Dan kalau kita tengok kenapa Bank Negara Malaysia mereka tak naikkan lagi OPR ni adalah because kalau kita tengok kadar inflasi setakat bulan Disember Disember 2023 kita punya kadar adalah pada kadar 1.5%, 1.5%, which is antara the lowest lah. Kadar inflasi adalah antara the lowest. Siapa yang tak faham lagi kadar inflasi tu apa, korang boleh, you guys boleh tengok balik video-video yang you guys boleh tengok balik dekat video yang kita share dekat dalam page saya, dan juga kita ada share dekat dalam kita punya YouTube channel. Alright, so ni correlation dia. So that's why dia tak boleh naikkan, Bank Negara tak naikkan. So bila BNM tak naikkan, dan apa yang berlaku kita faham, apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat, US, kadar inflasi dekat sana adalah terlampau tinggi, which is very very high. It's much higher dengan apa yang berlaku dekat Malaysia lah. Dia punya keanjalan ataupun kenaikan harga barang tu adalah lebih laju dan lebih pantas. Jadi nak tak nak, apa yang berlaku, US terpaksa naikkan dia punya kadar interest rate tu dengan lebih tinggi dan lebih banyak, much higher lah, which the figure is much besar daripada compare tu dengan Malaysia. Why? Because kadar inflasi dekat sana lebih tinggi. If I'm not mistaken, kadar dia lebih kurang 8 ke 9%. I think I've done this dalam saya punya interview in RTM the past few months atau last year. Saya pernah explain benda ni dalam di RTM di TV1. So ini menyebabkan diorang terpaksa naikkan kadar inflasi diorang dengan lebih laju ataupun lebih tinggi. So perbezaan ketara antara apa yang berlaku kadar rate US dengan kadar dekat Malaysia, OPR Malaysia ni, yang menyebabkan kenapa orang lebih nak menyimpan dalam US dollar. Why? Because the rate dekat sana adalah lebih menarik lah. Lebih menarik sebab kadar dah 5%, dekat Malaysia 3%. So it's much better kalau investor yang nak less risk, dia akan simpan dalam FD example-nya. So they will get more apa kita panggil more income lah, ataupun more interest lah daripada dia punya rate kalau kat US. That's why kita nampak perbezaan antara ringgit Malaysia dan US dollar. So US dollar saya boleh katakan dia semakin mengukuh. Tetapi kita dah jangkakan bahawa macam kita lihat lah, macam kita lihat dekat sini, apabila kadar inflasi tu dah start mereda ataupun dah start menurun, so ada kemungkinan kita expect Fed rate akan menurunkan kadar kita panggil dia orang punya kadar interest lah di Amerika Syarikat. So kalau itu berlaku, ada penurunan daripada segi kadar interest rate di Amerika Syarikat, so ada chance, ada kemungkinan bahawa ringgit Malaysia akan start kembali mengukuh sedikit lah. Ini expectation kita lah. Dan ini yang dia explain daripada analis lah. Yang pertama dia juga bercakap tentang China. Kita faham tentang China ni adalah negara ekspor yang terbesar untuk negara Malaysia ni. Kita banyak bergantung kepada ekonomi China. Ini kita kena faham. Jadi kalau China ada masalah ekonomi, so tanpa semena-mena kita akan terpalit juga. Di Malaysia akan terpalit juga sedikit lah. Kita akan terpalit sedikit. Ini kita bercakap atas base ekonomi. Siapa rasa best explanation pagi ni? Kalau best, komen best kat ruangan chat. Yang rasa macam dah semakin bijak sikit. Komen best sikit kat ruangan chat. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi koi. Puan HK, Waalaikumsalam, selamat pagi. Tuan Abdul Wahid saya komen, nampak nak guys tu. Tuan Zawudin nak sangat. Okay, ni benda yang anda nak kena faham lah. This is asas-asas ekonomi. Apa yang saya explain dengan tuan-tuan dan perempuan ni adalah basically basic economy. Ini adalah basic economy yang you guys kena faham. So what happen dengan ringgit? Of course, selagi mana US tak meredakan atau tak menurunkan mereka punya kadar, kita jangkakan ringgit ni akan ada gangguan sikit lah. Kita expect ringgit akan continue have a gangguan. Dan selagi China punya ekonomi is not tak dapat nak di upkan balik ataupun tak dapat diperbetulkan, tapi I believe dekat China what they are doing right now, there's few implementation yang mereka sedang buat di China, especially kalau kita tengok China punya stock market is very berat sekarang ni, much worse dengan apa yang berlaku dekat Malaysia. So they think some implementation yang China buat, for example all the fund besar tak boleh nak jual in certain time, certain time lah. Dia ada rules and regulation yang the government yang China tengah buat, yang dia tengah buat implementation to make sure that first the stock market is there, dan juga the economy should be booming later lah. Ni apa yang kita boleh nampak apa yang berlaku di China. This is secara ekonomi lah. Ni apa yang saya boleh explainkan secara ekonomi, secara ekonominya lah. What I can share economically. So this is the things yang you guys kena tahu lah. So basically kita expect for 2024, ni even the analyst S&P juga
mengatakan bahawa ringgit will be better for 2024 lah, unless I expect juga ringgit will be better in 2024 by end of 2024, unless kalau nothing happen dekat China, tak ada apa-apa implementation in terms of nak naikkan balik those economies, and then juga kalau Fed dekat US masih lagi tak nak turunkan dia punya rate, so it's not good lah for ringgit Malaysia. That is apa yang saya boleh share lah, yang saya boleh kongsikan pagi ni. So that's a little bit pasal ringgit lah, this is a little bit pasal ringgit. Okay, okay, kalau tengok ini, so this saya kukuhkan lagi apa yang anda boleh lihat. Foreign outflow signal a triple trade await Malaysian bond. Ni yang saya kongsikan macam saya cakap tadi. Yang belah atas tadi saya bercakap tentang ni saya sentuh sikit pasal bond. Pagi ni kita lebih kepada ekonomi sikit lah. I talk about a little bit of economy. So kalau anda nampak dekat sini foreign outflow signal a triple trade await Malaysian bond. So anda boleh nampak dekat sini why mereka keluar daripada Malaysian bond, because of macam saya katakan tadi lah, sebab rate kita is not tidak begitu cukup menarik compare dengan apa yang ada dekat US. So ini mengukuhkan lagi apa yang saya katakan tadi, because of the rate. So kalau Malaysian bond ni, kalau orang dah start buy back in terms of nak tak nak kita kena naikkan rate lah. Tapi of course kalau kita faham, bank negara tak boleh naikkan rate sebab kita punya inflasi is pada kadar yang terkawal, which is pada kadar yang rendah. Cuma masalah dia sekarang dekat US, because US tak nak turunkan lagi dia punya kadar. Kalau dia boleh turunkan lagi, so ada kemungkinan this thing should be okay lah. So this is normal economy punya economic things lah. Alright, okay, this is a little bit pasal bond sikit lah saya sentuh. Okay, dan of course ramai kata sekarang ni ekonomi tak cun, tak berapa cantik, tak berapa baik. Disclaimer guys, saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini guys. Tapi you guys boleh tengok dekat sini, when people are telling dengan you, kita sebagai investor dan sebagai pelabur, we still have to we have to look at the positive side. Komen dekat ruangan chat, tengok yang positif. Alright, tengok dekat ruangan chat, komen dekat ruangan chat, tengok yang positif. Tengok yang positif. So I believe apa yang kita nak tengok adalah we want to look at the things yang positif lah. So although orang cakap economy is not good, everything is bad, ringgit jatuh, menjunam dan sebagainya. So you can see this is one of the things yang menarik tentang Bursa Malaysia. And of course, you can see here one of the company, disclaimer saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini. Tapi saya nak buktikan dekat sini there's always opportunity in the market. So you guys boleh tengok dekat sini, strong MC Main YTL Power, strong MC Main YTL Power performance, Leaf YTL Corp second quarter profit 6 kali ganda, 6 fold to 589 juta. Maksudnya apa? Dia punya performance, dia punya keuntungan meningkat 6 kali ganda. Even dalam keadaan ekonomi yang macam ni, orang kata ringgit jatuh apa semua teruk dan sebagainya, tetapi there's companies in Bursa Malaysia, they are making 6 kali ganda keuntungan, 6 time profit. You bayangkan 6 kali ganda lah. Contoh sebelum ni anda untung 10 juta, 6 kali ganda 60 juta lah. 6 time 6 kali ganda. So this is something yang you have to look out lah as an investor. Disclaimer, saya bukan bagi buy call ataupun sell call kat sini sekali. Tapi saya nak tunjuk dengan anda there's opportunity in the market lah. Okay, dan of course bukan semua company will be making the money. You have to understand. Bila dalam any situation, because this thing kalau kita cakap tentang ringgit melemah ni, dan everything else yang berlaku, sebenarnya there's always opportunity, dan ada yang akan dapat peluang dan ada yang tak dapat peluang. Okay, contoh macam ni, kalau kita tengok ini adalah sekarang ni adalah musim-musim quarter result keluar lah. Actually this is the quarter result. Kebanyakan daripada company akan mengumumkan quarter result mereka. So basically kalau anda boleh tengok dekat sini, even Maxis sendiri pun mengalami masalah di mana dia punya profit tumble 76%. So you can see, so there's some company will have an issue, some company are making money, and some company have an issue in terms of diorang punya ni lah. Okay, satu lagi menarik ni out of the topic on the stocks and delivery Food Panda guys, Food Panda katanya dalam proses untuk Delivery Hero, which the owner of the Food Panda, siapa yang tak tahu, Delivery Hero is the main company that is memiliki Food Panda. Alright, Delivery Hero adalah salah syarikat yang memiliki Food Panda, dan mereka ni listed, I think they are listed in German. They are listed in German, so the company from German lah. German Food Delivery Group. Yes, this is German. Delivery Hero SE said negation to sell part of its Food Panda business in some market in South Asia have failed after it couldn't reach a final agreement on deal team. So sebenarnya kalau you nak tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni, German Food Panda, pemilik Food Panda ni, which is Delivery Hero. So mereka ni dalam proses untuk menjual Food Panda yang ada dekat Malaysia ni. Okay, so I think there's arrangement between Food Panda dengan Grab. Tapi Grab katanya fail rasanya. I read a report from Malaysian newspaper which said that Delivery Hero talk to sell part of Food Panda business to Grab had collapsed. So actually
ada perbincangan katanya yang mengatakan bahawa mereka Delivery Hero dengan nak menjual mereka punya entity kepada Grab. So kalau Grab beli buy this Food Panda, I think Grab will be the pioneer lah dekat dalam kita punya market ataupun dalam industri. Alright, actually dia akan jadi dia seorang je lah yang akan menjadi kita panggil sebagai whole ownership lah. Dia punya market share will be much bigger if they are buying the Food Panda punya business. So Food Panda is trying to sell the business to someone else. So we have to wait on that lah. Kita kena tunggu. Sambil tu guys, dah like dah love ni, like dengan love macam tak ada, tolong tekan like, tolong tekan love sikit. Like dengan love macam tak ada, share pun macam tak ada ni. Tolong tekan button share kalau anda rasa sesi ni bermanfaat bagi ni kan. Okay, ini menarik kat ni. Kalau Food Panda dijual kepada Grab, so basically whole market ataupun market structure will be on dalam pegangan Grab lah. Market share Grab will be much bigger kalau di sell Food Panda to Grab. But kalau kita tengok based on the news, there's a collapse lah. Perbincangan based on news NST, they said Delivery Hero dengan berbincangan dengan Grab untuk jual Food Panda business kepada Grab have been collapsed. So ini something yang we need to aware jugalah. Kita kena aware juga in terms of this news kalau anda banyak menggunakan Grab, Food Panda dan sebagainya. Alright, okay. So other than that, berita-berita lain, okay, ni all the company elevated this year. So anda boleh expect palm oil price to stay elevated this year. So anda boleh tengok jangkaan ini adalah jangkaan yang dikeluarkan oleh Samdabi Plantation lah. Kalau tengok dekat sini, Samdabi menyatakan bahawa yang saya keluarkan, saya besarkan sikit untuk anda nampak. And this is the point of view yang dikongsikan oleh Samdabi guys. Okay, Samdabi kongsikan dekat sini. So kalau tengok dekat sini, crude palm oil, CPO, harga CPO katanya akan bergerak ranging antara 3,700 ke 3,900 lah untuk tahun ni. Dan apa yang dikeluarkan oleh dinyatakan di sini juga adalah CPO price juga ada kemungkinan boleh pergi lebih tinggi, RM4,000 per tan dan ke atas. So I think this is something yang dikeluarkan oleh pihak Samdabi. So I think we should aware of this berkenaan dengan CPO price. Right, kita tengok dekat sini lah. Antara this is all the reason lah may drag the El Nino weather phenomenon. Okay, expected return to pre-COVID level this year. Okay, so ini yang dikongsikan oleh Samdabi. Right, so of course nak tengok ni, this is another things yang saya share kepada you guys. As I mentioned tadi, there's company yang akan ada peluang, ada company yang akan terjejas. So contohnya macam ni, Kosan says challenging environment to continue in FY24 after lowest annual earning in 70 years. Dia punya keputusan yang paling teruk dalam 17 tahun lah, 17 years. So basically anda kena faham in this business ataupun in this economy, there will be opportunity. Ada orang yang dapat peluang dan ada orang yang rugilah, the people yang losses. So kita sebagai investor, sebagai pelabur, you kena jadi orang yang sentiasa cari peluang, jangan sentiasa komplain. Alright, sentiasa mencari peluang. What is the opportunity yang kita boleh ambil? Anything happen, apa pun yang berlaku, there's always opportunity yang kita boleh ambil. As an investor, you have to be very kita panggil kena very positif lah. Be very positive, and you need to look out any apa kita panggil sebagai opportunity yang ada lah. Okay, so this all the quarter report. I think anda boleh baca lah. This is the big news. Tengok, Dayang book best annual profit since FY 2000 as revenue hits record high. You guys can see. So a few companies are making apa kita panggil record high dan sebagainya, dan a few companies yang doing badly because of the situation dan sebagainya. So I think satu lagi yang menarik adalah berkenaan dengan Berjaya Food. So if you guys don't know, Berjaya Food adalah the companies listed company, the company yang ada yang memegang Starbucks punya business lah, Starbucks punya business. So basically apa yang kita boleh lihat sekarang, I think kita punya boycott Berjaya. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada rekod, I think semalam punya news untuk Berjaya Food, mereka menyatakan antara menyebab kenapa mereka punya sales merudum dengan teruk dan dia losing money around 40 million plus is because of kita punya boycott lah, program boycott kita. So apa yang berlaku yang kita boycott ni menyebabkan the company is losing money lah. The company is losing money. That's the thing yang kita boleh lihat apa yang sedang berlaku dekat Berjaya Food lah, Berjaya Food. So need to aware of these things lah. Alright, so disclaimer guys, sekali lagi sesi ni bukan cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Cuma saya highlightkan dengan you guys apakah benda-benda yang you guys perlu tahu in terms of economics, dan apakah antara news-news yang menarik yang kita perlu tahu lah for today punya session.
Okay. Ni menarik juga ni guys. Pernas and you need my franchise to invest 60 million in adding Gloria Jeans Coffee 1901 Frankfurters branches. Ni satu benda yang menarik juga. I think ni di luar topik daripada ni. So lepas ni kita akan nampak lebih banyak Gloria Jeans Coffee dengan 901 Frankfurt branches Right, 901 ni I think, if I'm not mistaken, yang jual hotdog tu, betul tak? Is it correct? If not mistaken Okay. Mungkin ni kalau kita tengok dekat sini, Perbandanan Nasional Berhad Pernas wholly owned company Malaysian franchise will invest 62 million to add 50 branches of Gloria Jeans Coffee and 100 branches of 901 Frankfurter. If I'm not mistaken, betul tak? 901 ni yang jual hotdog tu kan? Betul tak? Kalau ya, komen ya sikit kat orang komen, siapa yang tahu? I pun tak tahu. Ya ke? Kalau ya, komen ya sikit kat ruangan chat. If I'm not mistaken, this is the company yang jual hotdog tu, tak silap saya. Roti hotdog and Gloria Jeans the things lah. So kita akan lihat untuk sehingga 2029 kita akan nampak 50 branches, lebih banyak 50 Gloria Jeans Coffee, 50 branches, dan juga 901 Frankfurter. I think that is the kedai roti hotdog tu, if I'm not mistaken, kalau tak silap saya. So this is quite interesting jugalah. Dia investing in this business, food and beverage investment business lah. Alright, so I think itu je apa yang kita nak share untuk today punya session. Sekejap. Okay, I think this is apa yang kita nak share untuk hari ni. That's all for today punya session. So hopefully you get something daripada apa yang saya share. Siapa rasa sesi hari ni best? Kalau best, cuba komen best sikit dekat ruangan chat. Alright, kalau best, cuba komen best sikit dekat ruangan chat. Ada this session best tak? Kalau best, komen best sikit dekat ruangan chat. Ke komen saya tak keluar ni? Kan? Ya, idea paradigma. Ya, 1901 kan, kedai hotdog kan. Benar mistaken, 1901 punya business dah lama dekat Malaysia ni. I think is a long time, tapi baru nak di-revivekan semula lah. I believe they want to revive back the business in Malaysia, I think. So that's quite interesting lah. Lepas ni kita boleh pergi makan roti hotdog sama-sama. Okay. Kat 1901 punya branches lah. Sebab nak cari dulu susah jugalah. I think the few je yang kita boleh nampak branches dia. Okay. Alright, so best ke? Kalau best, komen best kat ruangan. Siapa nak kita teruskan sesi macam ni? Cuba komen nak dekat ruangan chat. Best dan nak. Alright, I believe this is a good things yang kita boleh share dengan you guys. So I think that's all apa yang saya nak share untuk sesi hari ni. So hopefully you get something from this session. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang lah guys. Alright, so itu saja guys. Sekali lagi guys, sesi ni bukan cadangan disclaimer. Ini bukan cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Kita just highlightkan apakah berita-berita menarik dan berita panas yang you guys kena tahulah. This all actually is all in the newspaper lah. Sekali lagi saya lupa nak bagi tahu guys, sebelum saya terlupa. This is a newspaper. Kita dapatkan berita ni semua daripada DH. So make sure you guys dapatkan this news berita ni. Saya bukan seller untuk surat khabar DH, but I think this is a good newspaper yang you guys perlu dapatkan lah. And if you are investor ataupun seorang trader, tak kisah trader ke investor, you must get this newspaper because dia ada banyak information yang I think very interesting yang kita kena tahu berkenaan dengan saham, ekonomi dan sebagainya. Alright, so I think itu saja. Thank you so much. So insyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang guys. Okay, thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat berdagang guys. Kalau rasa video ni bermanfaat, like, follow dan sharekan guys. Assalamualaikum. Bye bye.